Baik, uh, Ustaz Luqman, kalau Ustaz Luqman dah bersedia, mungkin kita boleh serahkan kepada Ustaz Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Alhamdulillah pada petang ini tuan-tuan dan puan, kita dapat bertemu buat kali yang pertama bersama bimbingan sesi pembelajaran daripada Ustaz Luqman, insya-Allah. Jadi kita mohon rahmat dari Allah, semoga Allah berkati majlis ilmu kita buat sesi pertama ni. Jadi tanpa melengahkan masa, saya silakan kepada Ustaz Luqman. Ustaz tak dengar suara ke Ustaz? Dengar suara tak? Tuan-tuan dan perempuan lain dengar suara? Dengar Ustaz, dengar. Sebelahan tak dengar? Dengar. Ya. Oh. Saya dah tak dengar. Tak habis saya. Kejap Tak dengar Ustaz. Tuh. Suara Ustaz dengar. Saya tak dengar tak? Ustaz Luqman, suara kami dengar. Dengar suara Ustaz. Silakan Ustaz. Allah Ustaz Luqman. Ustaz guna laptop ke guna handphone tu? Oh, kami tak dengar. Ya, semua tak dengar. Oh, kejap. Saya nak chat ni. Kejap. Suara Ustaz kita orang dengar. Cuma Ustaz je tak dengar suara kita orang kot. Okey. Kalau Ustaz ada isu pada laptop, mungkin Ustaz boleh guna je handphone, tak apa. Kalau tak petang nota pun tak apa Ustaz. Okey. Boleh? Okey, boleh. Berdengar suara Ustaz, insya-Allah Ustaz. Tafadhal. Okey. Boleh dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah kembalikan kepada kita setelah Allah pegang buat sementara waktu, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur lagi dan lagi ini Allah kembalikan sepenuhnya nikmat yang Allah pernah bagi kita rasa sebelum pada ini. Antaranya dapat bertemu sahabat-sahabat dalam satu majlis ilmu secara kita fizikal, tapi ala kulli hal tak ada, orang kata tak ada akar, tak ada rotan akar pun berguna. Alhamdulillah, saya secara tak ada gambar tu. Memang tak ada gambar ya. Macam mana nak ada gambar ni? Baik. Saya pun tak nampak gambar saya. Nampak dah Ustaz, nampak dah. Nampak gambar saya? Okay. Saya tak nampak gambar saya. Tak apalah. Ala kulli hal, kita teruskan. Terlebih dahulu terima kasih kepada Kakanda Al-Fadhil Ustaz Yusuf Arba'in atas jemputan dan ruangan yang diberikan. Seterusnya kepada sahabat-sahabat penuntut ilmu, lebih khusus pencinta Al-Quran,
Mudah-mudahan saya dapat menumpang semangat, pahala. Mudah-mudahan Allah rezekikan saya ilmu yang orang kata tambahan dan juga rezeki untuk dapat mengamalkan ilmu. Itu benda penting lah tuan-tuan rahmati Allah. Baik, dalam perbincangan kita, saya ingat santai-santai tengah hari ni, guna buku yang ada di depan tuan-tuan, cover dia, tajuknya Al-Quran yang belum kita baca. Kita akan cuba buat cara pengajian berkitab. Kitab tu buku lah tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sebaik-baiknya lah. Baik sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke slide yang berikutnya? Okey, sebetul. 7 tanda jika benar kita membaca Al-Quran. Saya tak nak hurai lanjut, cuma nak kata yang ni ada kalau dalam buku di bahagian dipanggil inside cover dia. Nak hurai satu-satu itu dia dah jadi kuliah yang lain lah. Kalau dalam buku nanti tuan-tuan boleh tengok di mana 7 tanda ini kita extract, kita ambil daripada Al-Quran dan di mana sumber dia yang kita katakan antara tanda jika kita mencintai Al-Quran, terdorong untuk sujud. Dia ada ayat-ayat dia, tuan-tuan rahmati Allah. Saya ada letak dalam buku itu. Ini insya-Allah ada masa lain kita akan terangkanlah. Ni kita ambil orang kata nak baca dari kulit ke kulit, kita lalulah tuan-tuan rahmati Allah. Untuk ni kita lalu saja. Slide yang berikutnya. Baik, kemudian dalam muka surat berikutnya ada dipanggil penghias ruangan itu. Saya sertakan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Maksudnya sungguh kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Ada tak siapa yang mahu mengambil peringatan? Ini dalam surah Al-Qamar. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menariknya satu-satu ayat itu kalau kita ada kesempatan, kita jumpa ayat itu kita nak baca di tempat asal dia dalam Al-Quran. Sebab kita memahami satu ayat itu per ayat dia ada kefahaman tersendiri, tapi kalau kita memahami ayat itu dalam kelompok ayat dia memberi kefahaman yang lain pula. Tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita kembali kepada tempat asalnya dalam surah Al-Qamar, kita akan tahu bahawa ayat ini Allah ulang sebut 4 kali dalam surah Al-Qamar. Dia ni bukannya berterusan tapi Allah cerita terus Allah sebut walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran. Ada siapa tak yang ambil peringatan? Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat, saya dah ambil catatan kata-kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Tibyan fi Aqsamil Quran. Dia kata siapa yang berkata atau siapa yang berpendapat dalam Al-Quran itu ada tafsiran yang kita tak boleh faham dan tak tahu pun, kita hanya bacanya sebagai beribadah dengan lafaz-lafaznya sahaja, maka sebenarnya dalam hatinya ada penyakit. Ini kata-kata Imam Ibn Qayyim yang sangat tepat saya kira bagi kita, bagi saya satu ketika dulu apabila kita menganggap baca Al-Quran ini baca beribadah dengan lafaz saja untuk nak dapat pahala itu saja. Wahal bukan untuk itu Al-Quran diturunkan. Satu lagi saya kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Dia kata kata-kata ni kritikan dia pada zaman dia tu. Dia kata aku melihat orang dia kata sesungguhnya Al-Quran itu turun untuk diamalkan. Tetapi aku melihat manusia menjadikan membaca itulah amalannya. Tonton dapat tangkap. Maksud Imam Hasan Al-Basri, dia kata Al-Quran ni Allah turunkan untuk diamalkan, dibaca dan diamalkan apa panduan pedoman yang ada tu. Tapi dia perhatikan masyarakat menjadikan membaca itulah amalan. Apa cara beramal dengan Al-Quran? Baca Al-Quran tiap pagi, tiap petang. Sekadar itu saja. Ini kritikan Imam Hasan Al-Basri pada dia tahun 300 Hijrah yang lepas. Pada zaman itu. Zaman kita macam mana? Lebih kurang, tuan-tuan, saya kira lebih kurang. Kebanyakan kita masih lagi menjadikan cara beramal dengan Al-Quran itu baca itulah. Istiqamah. Dan itu ya, sebagai satu orang kata jalan, tapi dia baru jambatan. Dia nak pergi ke destinasi lepas pada jambatan itu beramal. Tuan-tuan rahmati Allah, dan saya kira sahabat-sahabat sepengajian yang ada dalam majlis kita pada hari ini, orang yang dah melepasi jambatan itu, saya menumpang semangat kita nak kaji, nak baca Al-Quran untuk nak faham dan amalkan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Kita lalu-lalu ya tuan-tuan rahmati Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Cuma apabila kita lalu ayat ini, kita sebut dia ada diulang dalam surah Al-Qamar 4 kali, dan bukan ayat ini sahaja yang berulang, yang Allah ulangkan dalam Al-Quran banyak tuan-tuan rahmati Allah, kan? Yang ayat paling terkenal apa? Yang Allah ulang-ulang banyak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan? Dalam surah ni ulang sampai 30 kali sebab ulang. Pada satu ketika zaman dahulu tuan-tuan rahmati Allah, dia menjadi syubhah bagi orang bukan Islam yang ni, bahkan bagi orang yang kata musuh ni, dia menimbulkan syubhah, kekeliruan, kesangsian. Dia kata Al-Quran ni lekeh dah. Al-Quran ni lekeh sebab dia ulang ayat yang sama. Jadi ini cabaran untuk kita. Cabaran untuk kita. Adakah bosan pengulangan yang Allah Subhanahu Taala letakkan dalam Al-Quran? Kalau kita rasa bosan, saya sendiri, kalau kita rasa bosan, maksud kata kita belum memahami apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala buat sedemikian pengulangan. Dan kita kalau buat pengajian, buat cara orang kata retorik, percakapan pun, dia ada fungsi pengulangan itu. Nabi SAW terkenal, kalau satu benda Nabi kuliah, Nabi khutbah, Nabi akan ulang 3 kali. Rupanya cara orang kata berceramah ni, itu dipanggil teknik. Pengulangan itu dipanggil teknik. Dia ada echo effect, kesan gemur. Apa satu benda tu diulang, dia akan lekat dalam pendengaran kita. Dan itu antara tujuan, bukan satu-satunya saja. Antara fungsi Allah Subhanahu Wa Taala ulang-ulang. Bahkan di tempat-tempat lain lagi, apabila Allah ulang tu, dia memberi maksud yang lain. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita rasa tak rasa itu kita punya apa kan, atas ilmu kita lah. Jadi kita kena kaji, kita kena sampai tahap itu. Jangan sampai kata pengulangan ini membosankan. Sebaliknya pengulangan dalam Al-Quran ini yang orang kata menambahkan wow, takjub kita dengan Al-Quran. Sama-sama tuan-tuan rahmati Allah, kita usahakan Allah rezekikan kita ke arah itu. Next slide tuan-tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mula masuk dalam buku kita. Cuma sebelum pada itu, catatan slide yang ada di depan tuan-tuan rahmati Allah ini ada dalam bahagian kata penulis dalam buku ini. Kata penulis dalam buku ini. Jarang orang baca bahagian kata penulis tu. Jadi saya ambil peluang untuk paksa tuan-tuan baca, tak baca paksa untuk tahu apa yang terkandung dalam kata penulis itu. Dia membawa kita pada satu peristiwa tuan-tuan rahmati Allah yang berlaku selepas pada Nabi SAW meninggal dunia. Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, pada waktu duha. Pagi subuh sebelum Nabi meninggal itu, Nabi dalam keadaan sihat. Nabi sakit sebelum pada itu beberapa hari. Subuh itu tuan-tuan rahmati Allah, Nabi selak tirai Nabi rumah Sayyidatina Aisyah dekat dengan apa, dia bertakuk atau bersambung dengan masjid. Nabi selak itu, sahabat Nabi hampir kata aku nak membatalkan puasa, nak batalkan solat, nak sambut Nabi sebab beberapa hari sebelum tu tak tengok rupa Nabi SAW. Nabi buka, Nabi senyum. Abu Bakar pun berapa rasa dia nak undur, Nabi bagi syarat teruskan solat. Kemudian Nabi tutup apa tirai itu, itulah kali terakhir. Lepas pada tu Nabi sihat, Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi lagi untuk jumpa ni, bersembang apa semua itu. Duk tengah sihat-sihat tuan-tuan rahmati Allah, tengah hari waktu duha Nabi SAW meninggalkan kita semua. Jadi benda ni mengejutkan sampai orang kata bisinglah satu Madinah. Masa itu masih lagi dalam Nabi sihat tu, ramai datang melawat. Antara Sayyidina Abu Bakar melawat pagi-pagi lepas subuh tu, jumpa Nabi SAW, minta izin nak pergi ke rumah di Sunuh, nama satu tempat, rumah isteri yang satu lagi. Sebab mungkin beberapa hari sepanjang tu dia duduk kat situ sebab dia jadi imam ganti Nabi SAW. Dah ni nak tengok Nabi sihat ni, minta izin. Rasulullah hari ni hari giliran binti Kharijah, nama isteri yang satu seorang lagi, Habibah binti Kharijah. Nabi pun izinkan sebab tengok keadaan Rasulullah sihat. Kemudian Abbas masuk jumpa Nabi, Sayyidina Ali masuk jumpa Nabi SAW. Masa tu Nabi masih hadir. Kemudian takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada orang. Masa tu Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah sahaja. Nabi wafat. Dalam keadaan Sayyidina Aisyah pun tak perasan. Nak jadi cerita,
masuk lepas pada itu ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk dengan Mughirah bin Syu'bah. Masuk jumpa Nabi SAW. Masuk jumpa Nabi, tengok Nabi tak sempat sembang. Nabi dah terbaring macam tu. Lalu Sayyidina Umar kata kuatnya Nabi, teruk juga Nabi pengsan. Tengok Nabi senyap macam tu. Dan memang sebelum Nabi pengsan, teruk juga Nabi pengsan. Mughirah senyap. Lalu dia keluar daripada rumah Sayyidatina Aisyah. Mughirah sebut kat Sayyidina Umar, dia kata, "Hai Umar, Nabi tak ada sebenarnya tadi." Umar marah, tuan-tuan rahmati Allah. Umar sangat-sangat marah. Engkau pun dah terkena dengan fitnah munafik kau. Allah, Nabi Allah takkan cabut, takkan panggil Nabi sehingga Nabi, sekiranya Nabi Umar sangat marahlah. Itu reaksi awal. Dan kemudian lepas pada itu memang betul Rasulullah SAW wafat, berita tersebar. Lalu orang berkumpul di masjid. Suasana tuan-tuan rahmati Allah, bayangkanlah Rasulullah SAW wafat. Cuma sangat terkejut, dalam keadaan sangat terkejut. Sayyidina Umar masuk ke masjid dalam keadaan berdiri, dia kata, dia ugut. Dia kata, siapa yang kata Muhammad mati, aku tebas tengkuk dia, atau bahasa kita. Aku tebas tengkuk dia. Aku marah sangat. Tak, ini fitnah ni. Sampai dalam riwayat lain disebut Sayyidina Umar sampai sebut kata, Nabi tak mati. Allah panggil Nabi sekejap saja, sama macam Nabi Isa AS. Kemudian Allah akan hantar balik sampai tahap itu. Itu Sayyidina Umar, tuan-tuan. Orang lain macam mana? Lalu keadaan sangat-sangat orang kata kritikal. Lalu Sayyidina Abu Bakar yang duduk di sunuh tu, jauh tu, orang pergi cari dia. Pergi cari, Sayyidina Abu Bakar datang, tengok Nabi SAW, pendek cerita lah. Masuk jumpa Nabi SAW, tengok, memang Rasulullah ni dah tak ada. Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah Sayyidina Aisyah, anak dia, masuk ke masjid, menghadap orang ramai yang ada di situ yang menunggu, orang kata berita rasmi lah. Rasulullah ni hidup ke? Dah tak ada. Tak ada siapa yang sebut. Yang keluar daripada orang tersebut. Yang tahu-tahu dengan cerita dia ada yang menangis, Rasulullah meninggal. Tapi Umar pula masa itu yang duduk pegang bahasa kita. Hari ini yang duduk press conference kat situ kata, tak, Rasulullah tak mati. Siapa yang kata Rasulullah mati, aku pancung. Macam tu pula. Mana satu ni? Jadi datang Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumah Sayyidatina Aisyah, seolah memberi satu, orang kata, berita rasmi. Dia kata, saya sebut apa yang dirakamkan disebut oleh Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya ma'syaran nas, hadirin sekalian, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang sembah Allah, Allah hidup tak mati-mati. Allah berfirman, ini ayat yang saya paparkan, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum. Surah Ali Imran ayat ke-144. Maksudnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tak lain, tak bukan, hanyalah seorang rasul yang sebagaimana sebelumnya dah ada rasul. Afa immata, lalu adakah ketika atau jika dia mati ataupun terbunuh, au qutil, ataupun terbunuh, inqalabtum ala a'qabikum, kamu akan berpaling semula, maksud kata keluar daripada Islam. Ini Allah Subhanahu taala dah bagi dah, bukan ramalan manusia semua akan mati, tapi Allah dah bagi dah persediaan secara mental. Kamu ni maksud tu memang orang sangat memuja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah ingatkan Muhammad ini, ya, dia bawa risalah, tapi Muhammad ini sama saja dengan rasul-rasul yang sebelum ini sampai masa akan pergi juga. Lalu sekiranya masa itu berlaku, Nabi Muhammad meninggal ataupun terbunuh, adakah kamu jadi tak tentu hala jadi orang lain sampai terkeluar Islam? Ini kata-kata, ini ayat yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar alaihissalam, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu karramallahu wajhah ketika itu. Nak jadi cerita yang tak sampai ni, nak sebut ceritanya sebenarnya. Ada muka saya sebelum tak? Selepas pada tu. Baik. Oh ni tu. Sebelum pada itu, Umar yang mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu, dia mencela. Adakah ayat ini dalam Al-Quran? Adakah ayat ini dalam Al-Quran? Sayyidina Abu Bakar tak jawab lah. Tapi itu yang orang kata yang disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu. Adakah ayat ini dalam Al-Quran? Ibnu Abbas yang bawa cerita riwayat ini keseluruhan, dia kata apa ni, saya rekod tu.
فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. Sungguh, wallahi sungguh, seolah-olahnya manusia atau orang ramai tak tahu Allah telah turunkan ayat ini. Sehinggalah Abu Bakar baca. Laka'anna nas. Manusia tahu. Sahabat Nabi tahu, Umar tahu, semua tahu. Tapi seolah-olahnya mereka tak perasan ayat ni ada. Sampailah Abu Bakar baca. Yang slide berikutnya. Sayyidina Umar apabila lama berlalu tu, Sayyidina Umar pun sebut, Wallahi ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha. Sungguh Allah, sungguh aku pun hanya sedar setelah Abu Bakar baca. Ini tuan-tuan rahmati Allah yang saya sebut dalam kata penulis yang menjadi cetusan untuk saya kumpulkan ataupun untuk saya terbitkan buku yang bertajuk Al-Quran yang belum kita baca. Sebab ada orang tak setuju dengan tajuk tu. Apa ni ustaz kata kami duk baca Quran. Ni betul, bukan saya buat-buat, orang memang tegur. Orang kata dia ada seni, penulisan tajuk tu dia ada seni, tapi ada orang ni dia straight forward. Dia kata tak kena tajuk ustaz bagi ni. Kita duk baca Quran, masyarakat duk baca Quran tiap-tiap hari tu, boleh ustaz kata Al-Quran yang belum kita baca. Oh, tak kena. Dia suruh tukar tajuk. Dia kata sepatutnya tajuk dia Al-Quran yang belum kita fahami. Jadi tuan-tuan boleh faham. Dia ada seni, bahasa tu ada seni. Bukan maksudnya Al-Quran yang belum kita baca tu kita katakan bahawa aku tak pernah baca langsung Al-Quran, tak pernah kenal huruf. Tak, bukan. Maksudnya tadi, faham tu lah. Membaca itu ialah jambatan kepada faham. Faham itu jambatan kepada amal, mudah-mudahan. Jadi, kata atau peristiwa yang berlaku tadi itulah yang jadi cetusan untuk menghasilkan atau menerbitkan buku Al-Quran yang belum kita baca. Adapun bahan-bahan dia sebelum tu lagi saya duk kumpul sikit-sikit apabila kita baca, kita dengar kuliah kita ni kisah-kisah yang menyebabkan saya secara peribadi baru perasan ayat ini. Sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Umar dan juga sahabat Nabi ketika itu, mereka dah baca dengan Nabi SAW ayat yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi mereka seolah-olahnya baru tahu, baru perasan ayat ini ada dalam Quran dalam ketika itu, peristiwa itu berlaku. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni kita akan lagi rasa, tuan-tuan akan lagi rasa, tuan-tuan mungkin ikut pengajian yang disusun oleh Ustaz Yusuf dalam akademi ni mungkin dah setahun, 2 tahun. Sampai masa kita rasa banyak dah aku duk baca, duk ikut kuliah Quran ni, kita rasa dan kita orang kata dah banyak macam kita tak ada apa lagi ni. Sehinggalah berlaku satu perkara, satu peristiwa yang menjadikan kita tersentak. Ada ayat Al-Quran. Begitu tuan-tuan. Bahkan ayat apa lagi kalau ayat yang kita tersentak itu ayat yang memang kita biasa baca. Jadi inilah isi kandungan dalam buku yang berada di depan saya dan juga sebagai tuan-tuan rahmati Allah yang menghimpunkan kisah yang akan membuatkan kita berkata ada ayat ni dalam Al-Quran sebagaimana diluahkan oleh Sayyidina Umar, ada ayat ni dalam Al-Quran, fi kitabillah, ada ayat dalam Al-Quran. Jadi itu tuan-tuan, intipati dia. Jadi makna kata kisah ni, sebut kisah dia santai-santai saja, tapi mudah-mudahan ada ilmu lah tuan-tuan rahmati Allah. Ya. Kita terus dalam di sini dalam buku surat ni. Baik. Ini Abu Ubaid dalam Musannaf Ibn Syaibah. Tuan-tuan boleh baca, ini muhasabah kita, saya rasa agak dah panjang. Kita teruskan seterusnya, slide berikutnya. Ya, kita boleh masuk pengajian kita tuan-tuan rahmati Allah. Buta. Siapa yang ada buku boleh tengok, ini kisah pertama ada dalam buku kita. Saya paparkan dia punya muka depan sahaja. Saya baca ataupun olah baik. Saya olah tuan-tuan rahmatullah. Al-kisahnya ada seorang guru Al-Quran. Dia buta sejak lahir lagi. Dia hafal Al-Quran. Ada tuan-tuan masya-Allah orang yang buta tapi hafal Al-Quran. Allah bagi dia hati cerah, Allah bagi dia kesungguhan. Kita ni cerah mata tapi hafal tidak. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmatullah. Dia guru Quran, dia hafal Quran. Jadi satu hari dia kata ke anak murid dia kata, aku tak pernah rasa
galat, tak pernah rasa sedih pun aku ni lahir buta. Melainkan ada dua benda. Ada dua benda yang aku nak tengok. Aku rasa galat kalau rasa Allah, kalau lah dapat tengok. Faham tuan-tuan? Ini peluahan perasaan seorang yang buta yang redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, aku Allah aku buta. Aku tak rasa apa. Aku tak petikai takdir. Tapi ada dua benda ni aku kalau lah kalau lah aku dapat tengok. Hmm. Itu maksudnya. Lalu orang tanya, apa dua benda tu? Ni tak ada dalam slide. Apa dua benda tu? Dia kata, aku nak tengok pertama manusia. Yang kedua, aku nak tengok langit. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang buta, seorang guru yang buta, dia redha dengan takdirnya, tak dapat tengok tak apa, tapi dua benda dia nak tengok sangat. Pertama manusia, yang kedua langit. Kita terfikir, apa yang istimewa dua benda tu? Ya. Lalu dia pun kata, sebab apabila aku baca Al-Quran, aku hafal Al-Quran, aku tahu dalam hati ni, Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan manusia dalam sebaik-baik keadaan, menciptakan manusia sebagai sebaik-baik penciptaan. Itu yang pertama. Kemudian langit, sebab apa langit? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad, ada muka slide yang berikutnya, lepas ni kita patah balik. Baik, ini ayat dia yang dibacakan oleh tuan guru yang buta tu. Sebab apa dia nak tengok sangat langit? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Sesungguhnya kami ja'alna jadikan fis sama, di langit, burujan, apa gugusan bintang, wa zayyannaha, dan kami hiasinya. Nya ini merujuk kepada langit. Dan kami hiasinya lin-nadhirin, untuk orang yang nak tengok. Boleh patah balik slide yang sebelum tu. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dapat kisah ni. Kisah ni wallahi tuan-tuan rahmati Allah, saya secara peribadi tersentak habis-habis atau duduklah tuan-tuan rahmati Allah. Sebab ayat yang pertama ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ayat yang paling common lah. Ayat yang kita tak rasa special, saya lah. Rasa biasa je. Sehinggalah baca buku atau baca kisah ni melalui orang buta ni, sebut baru tersentak terfikir, ini ayat ini sangat mahal dan dia dihargai oleh orang yang tahu sahaja. Kita tak pernah pun terfikir, aku nak rasa Allah ciptakan aku ni sebaik-baik penciptaan, rasa ni, dan tak pernah nak rasa nilainya ayat yang Allah SWT letakkan dalam surah At-Tin ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya duk bayang, saya di surau, kami AJK surau, kita apabila sedang buat perancangan ni, kita memandang ke depan, kita bayang kita nak jadi surau yang terbaik. Kita duk bayang surau tu dapat anugerah surau Jumaat terbaik di Selangor. Kita sampai bayang nanti, ni sebut tu, sampai bayang nanti ada orang buat rombongan, memang ada. Kalau satu surau masjid dia dapat anugerah masjid terbaik, akan ada JK atau jawatankuasa surau lain datang untuk nak benchmarking ke, datang melawat, nak tengok kan. Begitu. Jadi surau kita nak surau terbaik, sampai fikir nanti bah datang nak parking kat mana. Sampai fikir macam tu sekali. Ini semangat mula-mula tuan-tuan. Nak kata satu anugerah yang manusia bagi terbaik, masjid terbaik, surau terbaik, apa saja tuan-tuan Allah. Dalam perumahan, rumah tercantik. Agak-agak apa reaksi orang apabila tahu ada anugerah itu? Orang nak tengok, orang nak hargai, orang nak apa cantik sangat nak ni, kan? Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala, Allah isytiharkan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dalam rupa bentuk terbaik. Kita rasa ke tidak? Saya tak rasa nak kaji lebih lanjut, macam mana boleh dikatakan
manusia ni ciptaan terbaik, nak tengok, nak banding, nak ni. Ada kata, ini tuan-tuan rahmati Allah, dia mencetuskan semangat sains, kaji ini untuk kita teroka dan untuk nak buktikan. Dan apabila kita baca tafsir, kitab tafsir para ulama, apabila kita mentafsirkan ayat ini, menarik tuan-tuan. Saya rujuk semalam beberapa muka surat ni, tahrir ni, Ibn Ashur, antara saya sangat suka untuk ni. Dia ada pandangan-pandangan lain yang agak unik. Tapi antara dia sebutlah, ulama lain bersebut, kenapa di manusia itu diciptakan yang terbaik di pembanding kepala, sebab kepala di atas, tangan ada dua, ini. Ya tuan-tuan rahmatullah, ini zaman dulu. Tapi saya rasa perlu lagi penerkaan, dan bukan salah ulama tu, zaman sangat sesuai zaman tu untuk kita hari ini dengan teknologi, perkembangan sains, untuk buktikan lagi. Allah sebut Allah ciptakan manusia dalam rupa bentuk terbaik, buktikan lagi. Macam mana sampai manusia zaman ini mengakui, betul lah manusia ni memang ciptaan terbaik dari sudut sini. Makan dulu cepat, wash hand. Ini mau kata Al-Quran tu push. Mami dah kuliah aja. Mami dah tertekan. Unmute tadi. Saya teruskan tuan-tuan. Saya tak dengar suara. Tak dengar respon. Kita sampai pukul 4 dah. Baik. Jadi saya tak boleh bagi solution, tak boleh bagi apa yang dikatakan sampai Allah kata manusia terbaik, tapi hanya boleh bagi cabaran. Selagi kita tak dapat rasa Allah jadikan manusia ni makhluk terbaik, selagi kita tak dapat rasa boleh kita bandingkan dengan malaikat, selagi itu kita tak menjauhi lagi ayat ini tuan-tuan Allah. Saya peribadi pun malaikat lah paling bagus. Diciptakan dari cahaya, dari segi asal usul pun dah lain. Cahaya kemudian besar ni, ada sayap ni. Kita rasa dalam hati kita akui bahawa malaikat lebih baik daripada manusia. Tapi Allah SWT sebut dah manusia ialah orang kata sebaik-baik penciptaan. Kita kena buktikan tuan-tuan. Ini cabaran untuk kita semua lah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, ini ada catatan berikut, manusia tin dan manusia zaitun. Apabila pembacaan itu, antara benda baru yang kita boleh kongsikan juga tuan-tuan rahmat Allah, ayat ini ada dalam surah At-Tin. Kita tahu Allah mulakan dengan qasam, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun. Kat situ pun ulama bincanglah. Ada kata tin, zaitun, tapi bukan maksudnya buah itu, tapi merujuk pada tempat. Bukti dia Allah sambung lagi, wa hadzal baladil amin, dan ini bumi aman. Sebab apa? Allah sebut tin, zaitun. Lepas tu sebut pasal negeri ni, dia macam tak kena. Ni perbincangan lah. Lalu mereka mengatakan at-tin wa zaitun itu merujuk kepada tempat di Baitul Maqdis. Jadi wat-tin wa zaitun wa turi sinin, tempat yang lain, wa hadzal baladil amin. Jadi Allah tu bandingkan tiga tempat ini, Allah berjanji dengan tiga tempat ini, at-tin wa zaitun. Sudut yang lain tuan-tuan rahmati Allah, rupanya ada isyarat yang lain ni. Tuan-tuan nak katanya penerkaan kita terhadap makna Al-Quran itu tak bertepi tuan-tuan, tak berhenti. Rupanya Allah nak bagi bandingan, tengok pokok buah tin dan buah zaitun tu, kita mungkin tak nampak apa, tak rasa buah tin macam mana, buah zaitun macam mana. Kalau kata banding buah durian dengan buah temikai boleh lah kan. Tapi itu zaman itu, sekarang ni kita boleh di Mekah boleh pergi tengok apa semua. Tin dan zaitun itu dia mewakili dua jenis buah yang berlainan. Dari segi sudut ketahanan dia. Tin dia buah yang cepat rosak, cepat mengecut, cepat ni dia ada perbincangan. Az-zaitun buah yang tahan. Ni dalam kitab lah sebut buah yang tahan. Jadi kita nak jadi manusia macam mana? Manusia tin ke manusia zaitun? Ini cetusan tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Seterusnya. Kita pergi baik. Kita masih lagi dalam cerita guru yang buta itu yang sangat rasa nak tengok sangat dua benda ni, iaitu manusia dan yang kedua ialah langit. Manusia tu sebab apa? Ayat yang kita bacakan tadi dan ayat yang sangat common bagi kita lah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan? Kemudian ini perkara yang kedua. Yang tuan guru yang buta itu nak tengok sangat langit.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran ayat yang berada di depan tuan-tuan, walaqad ja'alna fis samai buruja wa zayyannaha lin-nadhirin. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan, Allah sebut wa zayyannaha. Allah hiasi, kami hiasinya untuk orang tengok. Jadi persoalan saya yang pertama masa apabila pencahayaan mari termenung fikir, bila aku tengok langit, bila aku nak tengok langit sebab langit itu cantik. Satu benda yang dihias, rumah berhias, pertandingan kereta berhias. Maksud benda tu cantik, kan? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata kami hiasinya, kami hiasi langit, maknanya tu langit tu cantik. Dan hias itu untuk apa? Linnadhirin, untuk orang tengok, untuk ditontonkan, untuk orang saksikan. Jadi persoalan dia dalam diri kita, bila last sekali, bila kali terakhir aku nak betul-betul nak tengok langit sebab langit itu cantik. Saya menung tuan-tuan. Saya ni jujur, saya menung. Rasanya tak ingat. Tak ingat tu maknanya mungkin tak pernah perasan, tak pernah kita nak tengok langit sebab langit itu cantik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala antara fungsi yang tujuan Allah Taala buat langit itu, hiasi itu pula untuk linadhiri, untuk kita tengok tuan-tuan Allah SWT. Ini sekali lagi menyentakkan hati kita tuan-tuan Allah. Yang berikutnya tuan-tuan, Muslim jago astronomi. Ayat-ayat ni kalau orang zaman dulu, ayat Quran itu dia mencetus tuan-tuan, dia pencetus. Kita mungkin jauh, kita tak sampai ke situ kan. Ayat inilah antaranya menjadi motivasi kepada generasi terdahulu untuk kaji apa langit. Kita panggil ilmu astronomi, dan itu ialah tuan-tuan ilmu kemuncak manusia. Maksudnya kemuncak keupayaan manusia, dia nak kaji, paling kemuncak yang boleh dia capai ialah kaji langit tuan-tuan, astronomi. Dan ini sangat dibanggakan kalau kita belajar sejarah manusia dari dulu sampai sekarang. Tamadun yang secara umum katakan sebagai tamadun pertama manusia adalah tamadun Mesopotamia, kan, di Babylon. Itu zaman Nabi apa tuan-tuan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara kehebatan tamadun manusia itu, mereka dah capai satu tahap kaji langit ni, kaji falak ni. Itu dipanggil astronomi. Masa tu mereka dah tahu dah langit ni ada berapa ni bintang, bulan ni ada berapa, planet tu ada berapa. Zaman dulu tuan-tuan rahmati Allah, yang nama Jupiter, Mushtari itu zaman dulu dah ada. Nama dia lain-lain lah. Sampai zaman sekarang itu tuan-tuan, dah sampai tahap itu. Cuma tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terhad sampai kaji rasa dah hebat semua tu, mereka ubah dah ni dari sepatutnya ilmu tu ilmu astronomi, kaji bintang untuk kenal Allah Subhanahu Taala, untuk mengasai kehebatan Allah Taala, dia jadi benda lain. Dia jadi astrologi. Ni kena ingat sangat tuan-tuan Allah. Saya sebut ni dia ada kaitan dengan hari kita hari ni. Astrologi. Ilmu astrologi ni apa tuan-tuan Allah? Astrologi ni ialah kaji bintang tu juga, bintang yang sama, tapi dia mengolah kaitan dia, kejadian yang berlaku antara bintang, antara planet itu berlaku dalam kehidupan kita. Itu tuan-tuan rahmatullah, dipanggil zodiak pada hari ini. Zodiak ada 12 bintang, bintang, bulan apa semua tu, ada nombor-nombor dia semua tu, nombor-nombor ramalan semua tuan-tuan rahmatullah SWT. Kaji sebab saya ada buat kajian khas tentang ini. Dia asal dia kembali pada zaman Mesopotamia tu, astrologi tuan-tuan. Sebab itulah mereka sampai tahap dah terhad, tak ada petunjuk langit, tidak ada petunjuk para nabi, mereka akan reka-reka, ni syaitan akan suntik pengaruh itu ni, mereka akan reka-reka sampai buat orang kata andaian-andaian. Dan itu ilmu tu ada sampai hari ini tuan-tuan Allah. Telik nasib tu, bukan telik nasib lah, kenali diri melalui tarikh lahir. Ini sangat dahsyat tuan-tuan, bukan suka-suka. Saya sangat marah kalau ada orang buat apa seminar apa semua ni buat atau modul kenali diri melalui tarikh lahir. Kita rasa itu number je ustaz, tak ada apa. Tapi kita kaji asal usul dia akan bawa ke sana tuan-tuan Allah. Cuma orang yang ni dia tahu, dia olah-olah lah, lebih Islami, lebih tak nampak. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi kita beringat. Dan kat sini itu juga tuan-tuan Allah, apabila kita tengok semula nanti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim
datang diutuskan pada zaman waktu itu. Orang dah sampai ke muncak ilmu astronominya. Dia bertukar jadi astrologi. Itu yang kita akan faham nanti. Bagaimana perdebatan penghujatan Nabi Ibrahim dengan ayat-ayat. Tengok bintang, tengok bulan, tengok matahari. Tuan-tuan, itu zaman Nabi Ibrahim AS. Seterusnya, panjang dah. Ini baru satu tajuk. 40. Baik. Seperti yang saya sebut, tuan-tuan Allah, ini kita punya, kalau boleh jadikan budaya, saya sendiri kalau boleh istiqamah, satu ayat yang kita jumpa, kita rasa dahsyat, rasa wow, kita nak tengok di tempat asal dia. Nak tengok tempat asal dia. Apabila tengok tempat asal tu, kita akan nampak lagi apa lagi cakupan dia. Samalah apabila ayat yang Tuan Guru Buta ni sebut tadi, aku nak tahu lagi lah tentang ayat ni. Kita baca Al-Quran, tuan-tuan Allah. Kita orang ustaz, kita buat kajian carian dalam Maktabah Syamilah, apa lagi ayat-ayat yang berkaitan. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya jumpa ayat-ayat Allah sebut tentang Allah hias langit ini ada beberapa, dan dalam bentuk lain ialah ayat yang ni. Wazayyan a'udzubillahi minasyaitanir rajim wazayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Surah Fussilat. Ayat ini tak silap saya 3 kali diulang dalam Al-Quran keseluruhannya. Sama sebiji. Wazayyanna, dan kami hiasi as-sama', langit, ad-dunya, langit dunia ni, bimasabih, dengan lampu-lampu. Mana bintang lah. Wa hifdha, dan juga sebagai pelindung. Ini Allah ulang sebut, tuan-tuan. Menyebabkan kita tahu, dan ini mungkin sampai pada hari ini ilmu astronomi tak dapat memenuhi, buktikan apa maksud Allah jadikan bagi penjaga tu. Langit, ya, Allah jadikan di atas langit itu dihiasi dengan tadi masabih, dengan lampu-lampu, yang bintang. Ada tujuan bintang itu. Pertama tadi lampu hias, masabih, lampu hias untuk kita tengok cantik malam tu. Pertama. Yang kedua, wahifdha, dan sebagai pelindung, penjaga. Dua fungsi ni. Mungkin boleh next slide. Baik, antara dalam surah As-Saffat, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatin. Oh, ni ayat lain. Ini ayat lain. Sama juga kami jadikan. Tadi kembali balik ke slide yang berikutnya, sebelum tu. Baik. Dua fungsi bintang, lampu hias dan juga penjaga. Saya tak mungkin pani Ustaz Yusof kau boleh cerita ni. Apa yang dimaksudkan? Ni kita tahulah sebagai rejam. Tapi dari segi saintifik hari ni, ada orang macam mana orang buktikan, orang nak katakan bintang itu Allah jadi sebagai pelindung. Pelindung macam mana secara saintifik dia? Ini tuan-tuan Allah, kita orang Islam yang kena sampai tahap boleh kuasai ilmu ni untuk buktikan hal ini, tuan-tuan Allah. Saya cara orang kata cakap ni, kita hanya boleh tahu, boleh rasa fungsi pertama bintang yang Allah jadikan sebagai lampu hias. Adapun sebagai penjaga, tak boleh nak ni. Sebagai keimanannya je kita percaya. Tapi secara saintifik nanti NASA cerita belum sampai situ lagi. Wallahu a'lam. Seterusnya, Ustaz. Ini dalam ayat yang lain juga Allah ulang sebut lagi bagaimana Allah hias langit itu. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Sungguh kami hiasi langit dunia bi zinah, dengan perhiasan. Zinah, perhiasan, iaitu kawakib, iaitu bintang-bintang. Allah hias langit ni. Pendek kata, kembali kepada cerita kata-kata Tuan Guru yang buta tu, langit Allah hias. Antaranya Allah hias siangnya dengan apa? Dengan awan-awan. Malamnya dengan apa? Dengan kita dapat tengok bintang. Semua kita rasa ke situ ke tidak. Dari segi bacaan, tuan-tuan kena beringat kat sini kan, ada hukum kat situ. Dia panggil apa? Nakal ke? Bizinatinil kawakib. Nun dalam tanwin itu dihidupkan dari bawah. Tak biasa kita baca bizinatil kawakib. Bizinatinil kawakib. Terima kasih Ustaz Usuk yang tunjuk-tunjuk tu. Bizinatinil kawakib. Ustaz Usuk boleh terangkan lanjut nanti. Baik, seterusnya tuan-tuan Allah. Ni juga ayat lain, Al-Mulk. Saya sebenarnya ada 3 kali diulang Allah hiasi langit dunia ni. Dalam ayat ini kita tengok Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Tuan rahmat Allah. Sungguh kami hiasi langit dunia bimasabih, dengan lampu-lampu hias, waja'alnaha, dan kami jadikannya, nya kat sini rujuk kepada masabih, rujuk kepada bintang. Kami jadikannya rujuman lisyayatin, sebagai benda untuk rejam, untuk lontarkan kepada syaitan. Wa a'tadna lahum azab as-sa'ir, dan kami sediakan untuk mereka azab yang pedih, yang membakar. Surah Al-Mulk yang biasa kita baca. Daripada 3 ayat yang kita dah baca ini, tuan-tuan Allah, sekali lagi menjawab persoalan pengulangan. Ni berulang lagi. Walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya, tadi inna zayyana as-sama'a. Pengulangan. Soalan kita apa? Tak ada, atau kita mungkin rasa bosan orang yang baca ni. Apabila kita gabung semua, kita akan tahu Al-Quran itu mentafsirkan satu sama lain. Dia akan memberi, saya cuba ada teori tapi tak, teori ni betul salah lah. Setakat ini tidak dibuktikan, tidak boleh nak buktikan, orang kata betul, sebetul-betulnya. Teori saya, kalau Al-Quran kita baca daripada awal Al-Fatihah sampai ke akhir, kita ambil satu-satu maudhu', satu-satu tema, kita baca daripada awal satu sampai akhir, pattern dia Allah SWT akan orang kata expose, dedahkan sikit-sikit. Ini saya perhati berlaku pada sebahagian kisah. Kisah para Al-Anbiya, kita akan jumpa contoh kisah apa Nabi Musa, tu banyak sangat. Kisah apa Nabi Hud misalnya. Kita akan baca tempat pertama, kita baca dalam surah sekian, Allah sebut macam ni. Kemudian kita baca lagi Al-Quran, jumpa dalam surah yang ke depan lagi, Allah ulang sebut, tapi Allah jelaskan lebih pula. Kita ulang baca ni. Seolah-olah kalau kita baca Al-Quran daripada awal, untuk isu-isu itu, sebelum kita tak tahu sebelum pada ni apa-apa isu, kita akan wow macam tu, tuan-tuan. Kita tahu Nabi Hud macam ni. Kita baca lagi, Allah dedahkan lagi pasal Nabi Hud. Macam ni, tambah lagi. Begitu, tuan-tuan. Antara saya punya teori lah, belum dibuktikan lagi. Seterusnya, tuan-tuan. Seterusnya, kalau dalam buku tu kita dah baca kisah itu, kemudian ada sedikit catatan saya di situ untuk bagaimana kita bincang kat sini. Ada di bawahnya lagi, ni muka surat 4, saya letakkan dipanggil penyendal, bahasa orang kata apa, bahasa penerbitan daripada penyendal. Kita sendal, kita isikan kekosongan itu, kesesuaian. Jadi saya isikan dengan maklumat ini. Ada 4 surah mula dengan inna, maksudnya sesungguhnya kami, iaitu surah Al-Fath, surah Nun, surah Al-Qadr, surah Al-Kawthar. Kat sini tak ada apa, tuan-tuan. Sekali orang mungkin fikir sekadar ni lah trivia, maklumat asal, maklumat sempoi-sempoi kan. Tapi kalau kita cuba berfikir lebih mendalam, dia membawa kita untuk sedar apa luasnya cabang ilmu Al-Quran. Ni saya tanda kat sini 31 plus cabang ilmu Al-Quran. Yang ni ada dalam apa Imam Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Dia di tahun ke berapa, atau tahun tu, dia dalam buku Al-Burhan, di kitab dia pecahkan, dia kata ilmu Al-Quran ni ada 31 cabang. Dan saya ingat lebih lah. Kemudian nanti ulama ni lebih tambah lagi. Nak kata itu penerokaan tu tidak berhenti. Zaman dia Imam Zarkashi kata ada 31 cabang ilmu Al-Quran. Nak betul-betul kita orang kata sonok dengan lautan ilmu Al-Quran ini. Antaranya iaitu cabang Fawatih Suar, iaitu pembuka surah. Rupanya dia perumuskan. Imam Zarkashi rumus, saya buat catatan ke situ. Wa qad iftataha subhanahu wa ta'ala kitabahu al-aziz bi'asharati anwa' min al-kalam la yakhruju syai'un min as-sur anha. Ini kata rumusan dia. Pemerhatian. Imam Zarkashi kata Allah bukakan setiap surah dalam kitab dia dengan 10 benda, dengan 10 cara, 10 pembuka surah. Dan tidak ada surah mesti salah satu masuk dalam salah satu daripada 10 itu. Dan salah satunya ialah lafaz inna.
10, salah satu lafaz inna. Ya tuan-tuan rahmati Allah ataupun dia punya ini. Kena kaji. 9 lagi tu apa? Ni membuka ruangan baru kan untuk kita kaji. Fawatih Suar. Ada ilmu dari segi penulisan sangat-sangat ni. Saya cuba nak buat nanti apa menulis gaya Al-Quran. Ini orang kata sekadar penerokaan kan. Nak kata bagaimana kita boleh mengadaptasikan teknik walaupun tak semua tapi yang Allah SWT isyaratkan dalam Al-Quran. Allah nak buka surah tu pun dengan 10 cara yang berlainan. Mak kata kepelbagaian itu tuan-tuan. Jadi kita menulis benda yang sama, cara yang sama. Tak lain lah. Pelbagaikan. Tuan-tuan rahmatullah. Baik, seterusnya. Ada masa lagi tak ni? 10 minit sahaja. Kita ni kisah yang kedua saya kita berhenti habis kisah ni ya. Baik, boleh ikut lagi tuan-tuan. Saya tak dapat nak dapat tangkap respon, tak dengar. Baik, kisah yang kedua dalam muka surat 5, tajuknya anak-anak. Baik. Kisah ni asalnya diriwayatkan ada dalam antaranya dalam Sunan Tirmizi, tersebut riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Terjemahan dia, pernah sekali ketika Rasulullah SAW berkhutbah, Nabi sedang berkhutbah, lalu Hasan dan Husain datang berjalan. Sekejap jatuh, sekejap bangun balik. Nabi SAW sampai berhenti khutbah, Nabi turun dari mimbar, Nabi pergi tangkap budak tu, mendakap budak anak cucu Nabi SAW itu. Nabi pun sebut, benarlah Allah berfirman, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada ni. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nabi tuan-tuan bayar situasi, Nabi tengah khutbah ni, nampak anak cucu dia 2 orang masuk, masa kejap jatuh budak tuan-tuan. Masa tu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain umur 6-7 tahun. Beza dia orang tu setahun sahaja. Nabi seorang atuk yang penyayang tengok anak tu tak tahan tuan-tuan. Lalu turun mimbar, dakap budak tu, Nabi sampai sebut, betul lah Allah sebut, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kamu dan anak-anak kamu ni fitnah, ujian. Fitnah. Nabi tak tahan tuan-tuan. Jadi Nabi sebut lagi ni dalam buku sebut ada catatan Nabi bersabda lagi, apabila aku tengok 2 orang budak ini datang, aku jadi tidak tahan sampai aku hentikan ucapanku untuk mendukung mereka. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang berikutnya dalam hadis, tuan-tuan pun mungkin baca, saya secara peribadi memberi kesan. Memberi kesan sebab kita ada anak. Saya ada 5. Saya ada 5 kan 6 orang anak. Tak ingat anak saya berapa. Tapi kita seronok sampai kita seronok, tapi Nabi juga seronok dengan anak, dengan cucu, dan Nabi ingatkan dengan konsep anak yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Pertama nanti kita jumpa ayat, anak ni betul perhiasan. Tapi jangan lupa konsep atau maksud yang kedua, anak itu ujian tuan-tuan. Nanti dalam ayat yang lain Allah sebut anak isteri itu musuh lagi, bukan sekadar ujian, musuh lagi. Jadi kita atas muka bumi ini dalam kehidupan berkeluarga kita tengok anak kita, cucu kita, isteri, pasangan kita, dalam masa sama sebagai zinatul hayah, sebagai perhiasan dunia untuk kita seronok. Memang kita tak ada halangan, tapi jangan lupa dia menjadi ujian untuk kita juga. Bukan dia tu ujian teruk, tak. Untuk kita tuan-tuan rahmat Allah. Sebab nanti kita tengok dalam riwayat lain ada Nabi sebut ayat yang lain. Boleh tengok muka surat berikutnya. Nah, ini sebelum pada tu. Sebelum okey. Cepat sangat. Sebelum lagi. Situ riwayat Ahmad. Ini dalam riwayat lain, mungkin kisah yang berlainan. Kharaja anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja muhtadiran ahada ibnatihi wa huwa yaqul wallahi innakum latujabbinun wa tubakhilun wa innakum lamin raihanillahi azza wa jal. Hadis riwayat Ahmad. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar jumpa sahabat Nabi dalam keadaan mendukung salah seorang
anak lelaki pada anak perempuan. Ini rujuk kepada ulama syarah Sayyidina Hasan ataupun Husain. Nabi dukung cucu dia. Sambil Nabi sebut, kata wallahi innakum, sungguhlah kamu ni, mana rujuk kepada anak ni, kepada cucu. Maksudnya apa? Innakum la tujabbinun. Sungguhlah kamu ni menyebabkan orang jadi pengecut, jubun. Kita ada baca doa kan, doa Nabi ajar minta a'udzu min pengecut kan, jubun. Sungguhlah kamu ni anak-anak boleh menyebabkan la tujabbinun, menyebabkan pengecut, wa tubakhilun, boleh menyebabkan kedekut. Wa innakum lamin raihanillah, dan sungguh kamu ni ialah raihan, anugerah wangian Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ni, hadis ini kata merumuskan lagi konsep anak yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, iaitu anak satu benda seronok, raihanillah, perhiasan, dalam masa sama dia jadi ujian. Ujian dalam bentuk yang Nabi SAW sebut paling kurang, la tujabbinun wa tubakhilun, boleh menyebabkan ibu ayahnya menjadi pengecut, boleh menjadi kedekut. Betul tuan-tuan rahmat Allah. Ini zaman Nabi SAW. Andaikan tuan-tuan fikirkan, kalaulah para sahabat Nabi SAW semua fikir, kalau aku pergi berperang mati, anak aku siapa nak jaga, isteri aku siapa nak bela. Itu fikir macam tu tuan-tuan Allah, agak berlaku tak? Orang kata perjuangan Nabi SAW semua berkira tuan-tuan. Sebab tu Nabi, dan itu tidak nafi. Mak kata ini Nabi atau para sahabat Nabi berkorban tuan-tuan rahmat Allah. Bukan mereka ni manusia yang ke hati, tak macam kita juga, ada anak, ada isteri, semua sayang tuan-tuan rahmat Allah, tapi mereka korbankan untuk agama. Dan dalam masa yang sama Nabi sebut, sungguh anak ni kuat, boleh menyebabkan mak ayah kita lah menjadi pengecut dia lah. Nak pergi lebih-lebih, nak buat lebih-lebih, masa depan anak siapa nak tengok. Betul fikiran tu ya, tapi sebagai Nabi sebut boleh jadi pengecut, wa tubakhilun, boleh jadi kedekut. Nak derma, fikir daripada aku derma ke orang lain, baik aku simpan duit masuk SPNI contoh kat anak aku RM10. Nabi pun sebut sedekah pada keluarga lebih baik. Kita berhujah untuk diri kita. Bukan saya nak kata mana betul mana salah, tapi perasaan itu ada, dan itulah antara bentuk ujian yang Allah SWT letakkan dalam diri anak kita. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Berikutnya, 2 minit saja lagi. Macam mana Ustaz? 2 minit lagi ni. Kita teruskan, boleh insya-Allah. Kita habis slide yang ada ni, kita berhenti. Kita baca ayat. Saya nak kata tadi, yang ni ada panjang nak hurai ni. Tak apa, kita baca tuan-tuan rahmat Allah. Saya cuba budayakan diri saya juga tuan-tuan rahmat Allah. Satu-satu ayat yang kita baca rasa seronok itu, kita nak kaji lagi apa yang maksudnya di tempat asal dan apa di tempat-tempat lain ayat berulang. Jadi apa ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang anak ni fitnah, Allah ulang sebut di beberapa tempat yang lain, antara yang saya sebut kat sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Surah Al-Anfal ayat 28. Sama lebih kurang maksud tuan-tuan, ketahuilah harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah, ujian, dan di sisi Allah SWT ada ganjaran yang besar. Ayat yang lain pula At-Taghabun, dalam surah At-Taghabun Allah sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah harta kamu, anak kamu ujian, dan Allah di sisinya ada ganjaran yang besar. Tuan-tuan nak perasan ada ayat lebih kurang ya, satu lebih kurang, tapi ada perbezaan. Kat situ juga ada ilmu lain untuk kita kaji tuan-tuan insya-Allah. Cuma kita ambil secara sahihahnya, secara luarannya. Mesti ada tujuan Allah SWT ulang, dan mesti ada orang kata perkaitan. Kita sekali lalu apa Allah cerita ni? Allah kata anak, harta anak ujian, dan di sisi Allah ada ganjaran yang besar. Apa kaitan dia? Tu kita nak kena faham lagi. Ini konteks dia sebagai turun pada zaman Nabi SAW dan menuntut mereka berjuang, mengorbankan harta dan nyawa. Memang Allah kata Allah akui,
Tengok, agama ni agama fitrah yang mengakui perasaan manusia. Kamu sayang anak, kamu sayang harta. Ya betul. Dan itulah Allah jadikan sebagai perhiasan. Tapi dia ada ujian. Tujuan kamu betul-betul tak nak kata mana yang lebih kamu besarkan. Dan sekiranya kamu berjaya lepas ujian tu, ada ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat Nabi mereka tinggalkan sampai ada seorang apa ni Jabir bin Abdullah dengan ayah dia sampai mengundi siapa yang dapat pergi perang, ayah ke anak. Sebab apa? Sebab pergi seorang pergi, seorang jaga keluarga. Sampai tahap tu tuan-tuan Allah. Allah ni cerita lain lah. Seterusnya Ustaz. Dalam surah Al-Kahfi Allah SWT sebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah, ini satu lagi. Setiap kali kita baca surah Al-Kahfi, pada puasa seminggu sekali tuan-tuan kita baca ayat ini, secara peribadi dia memberi kesan, ingatan kita. Pada kuasa seminggu sekali kita diingatkan dengan benda ni. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Betul, harta, anak-anak ni dalam ni Allah sebut ayat lelaki. Anak-anak zinatul hayatid dunya. Betul, dia satu sebagai perhiasan kehidupan dunia. Sonok kita dengan perhiasan ni, benda sonok kita tengok, sonok kita pegang, sonok kita rasa. Tapi Allah ingatkan, sonok-sonok tu itu ujian, jangan sampai kita lalai, jangan sampai Nabi sebut tadi jadi pengecut, jadi kedekut. Dan Allah bukan sekadar Allah suruh lepasi ujian tu, Allah ganjarkan lagi. Allah sampai kata wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan apa amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik isi Allah SWT pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik impian. Khairun amal, sebaik-baik impian. Maksudnya kat sini tuan-tuan Allah, ayat ini tuan-tuan Allah, betul Al-Quran ni panduan hidup, dia melorong kita macam mana nak bina kehidupan. Ya, kita ada anak, ada jenis kita kumpul harta, kita ni kesenangan, betul itu semua tidak ada masalah. Tapi Allah sebut yang mana lebih baik. Wa khairun amala, dan banding dengan al-baqiyatus salih, amalan yang berkekalan. Ilmu kita wakafkan, tuan-tuan buat program ini, itu yang bukan, itu lebih baik daripada target nak ada rumah sekian-sekian, ada nak sekian-sekian. Khairun amal, itu sebaik-baik impian. Kita letakkan, jadikan hal yang itu sebagai impian hidup kita yang lebih kepada amalan-amalan yang berkekalan. Tuan-tuan rahmat Allah, pukul 4 dah. Seterusnya Ustaz, next slide. Baik, sama juga tuan-tuan rahmat Allah, ini di penutup pada, bukan penutup, terakhir ni bagi penghias kepada cerita ni dalam muka surat 6, saya sebut letak kat sini, panggil fakta ringkasnya. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Ayatnya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Tuhan kamu Allah ciptakan, dia lah menciptakan langit dan bumi ni dalam masa 6 hari. Ini perbincangan lainlah. Cuma fakta angka kita tahu Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dari sudut saintifik kena kaji macam mana. Tuan-tuan. Seterusnya. Habis dah. Kita habis kat sini tuan-tuan. Kita habis kat sini. Cuma saya habiskan dengan teka-teki ya, teka-teki mudah-mudahan. Ni ambil daripada buku saya, Qur'ania dia kumpulkan teka-teki daripada Al-Quran. Antaranya yang ditanya, sehari di akhirat bersamaan berapa tahun? Silap ni. Sehari di akhirat salah. Betul lah. Sehari di akhirat bersamaan berapa tahun di dunia? Ni ada kesalahan tuan-tuan. Sehari di akhirat bersamaan berapa tahun di dunia? Ni ada kesalahan di situ. Terima kasih. Ada pen lagi. Baik. Allah Akbar. Dalam buku tak silap. Ni saya type sini saya silap. Pilihan yang ada, ada jawapan dah Puan Azizah. 1000 hari di dunia. C. Bukan B, sorry. Bukan C ke? 10,000 banyak sikit ke? Ataupun A 100. Taklah kata banyak sangat 100 kot. A, B ataupun C. Syekh Nazir kata 1000 tahun. Baik, kita tengok jawapan dia. Ada muka surat berikut Ustaz. Sehari di akhirat bersamaan, ya.
sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tuan-tuan rahmat Allah. Yasta'jilunaka bil 'adzab wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Al-Hajj semua dapat B atau semua B. Alfi sanah, alfa sanah 1000 tahun tuan-tuan. Adapun huraian dia berapa 1000 tu macam mana itu perbincangan yang lain. Cuma fakta ringkasnya sehari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dalam ayat ini lah. Nanti kita tuan-tuan tak nak pergi mendalam, ada perbincangan lain pula detail lah, macam bukan tercanggah itu benda lain. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya ingat sekadar ini saja. Ni poster. Siapa yang beli buku, saya ingat saya ada poster disertakan. Tuan-tuan boleh tengok. Ni kita hurai, ni kena syarah tempat lain lah juga tuan-tuan. Lagi ada apa? Bertemu lagi insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya ingat saya nak berhenti setakat ini sahaja. Masih lagi menjawab Nasimah 1000 hari di dunia. Saya ingat saya berhenti setakat ini sahaja. Saya tak dapat dengar respon sahabat-sahabat yang lain. Jadi saya minta maaf. Saya berhenti setakat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perbincangan kita, pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita lagi pertemuan untuk akan datang. Dan lebih penting, tuan-tuan Allah, mudah Allah rezekikan kita beramal dengan ilmu yang kita dapat ini. Sekadar itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusuf Arba'in, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat pengajian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.